Khabar sihat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua kakak-kakak? Dan sihat Alhamdulillah. Ni dan kita semua dijauhkan daripada segala wabak penyakit yang berjangkit. Amin insyaallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma perempuan para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pertama-tama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diizinkan oleh Allah bertemu pada kali ini selamanya cuti hampir 5 bulan 5 bulan kita bercuti. 5 bulan. Betul lah 5 bulan. Kan? Lama kan 5 bulan. Tapi tak apa, insya-Allah ada hikmah dia, ada hikmah. PKP ni banyak hikmah sebenarnya yang kita boleh ambil. Terlalu banyak sebenarnya. Nak meluangkan masa kita dengan keluarga, time ni lah boleh kita makan bersama, kan? Kemudian boleh bulan Ramadan terutama sekali, ya Allah, paling manis, kan? Ramadan kita yang lepas, walaupun tak dapat tarawih di masjid, tapi kita boleh buat tarawih tanpa miss di rumah. Kemudian buat tadarus dengan anak-anak, dengan suami tanpa miss di rumah. Itulah, alhamdulillah. Kita masuk pengajian kita pada kitab Mukhtasar Hayatus Sahabah. Mukhtasar ni maksudnya ringkasan kepada kehidupan para sahabat. Sebenarnya buku ni ada berjilid-jilid, cuma ni diringkaskan. Okey. Kita berhenti iaitu pada kecintaan dan kesenangan para sahabat pergi berjihad. Hari ini kita masuk tajuk yang baru, insya-Allah. Kesedihan para sahabat kerana tidak boleh pergi berperang ataupun bersedekah. Okey. Ibnu Ishaq berkata, aku mendengar bahawa Ibnu Yasin An-Nadri bertemu Abu Lailah dan dan Abdullah bin Mughaffil radhiyallahu an, yang kedua-duanya sedang menangis. Lalu ditanya oleh Ibnu Yasin, mengapa kalian menangis? Surat 237 242. Oh, jauh dah. Oh, okey. Okey. 243 inilah, insya-Allah. Ancaman terhadap orang yang meninggalkan jihad kerana lebih mementingkan urusan keluarga dan harta. Pertama sekali kita kena faham perkataan jihad, dia berasal kalimah dua. Pertama, juhdun. Juhdun ni maksudnya ialah berpenat-penat, berpayah-payah, berletih-letih. Itu jihad. Kemudian terbit juga daripada perkataan jahdun. Tadi juhdun, ni jahdun. Jahdun maksudnya ialah mampu. Jahdun adalah mampu. Terbalik. Jahdun adalah berpenat-penat, berletih-letih dan berpayah-payah. Juhdun itu adalah mampu. Jadi orang yang berjihad adalah sebenarnya orang yang berpenat-penat, berletih-letih atas jalan Allah. Itu dipanggil jihad. Okey. Dan insya-Allah orang yang berpenat-penat dan berletih-letih atas jalan Allah, dia jahdun. Sebab apa? In tansurullaha yansurukum. Kalau kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu. Maksudnya tolong Allah itu bermaksud tolong agama Allah. Tolong agama Allah. Jadi kalau kita bersusah payah untuk atas agama Allah, itu bermaksud kita tolong Allah. Yansurukum, Allah akan membantu kamu. Jadi Allah akan berikan segala kemudahan untuk kita, insya-Allah. Okey. Cuma yang kita bicara dalam buku ni, bila sebut perkataan jihad, jihad fi sabilillah, jihad berperang pada jalan Allah. Sedangkan jihad ini sebenarnya banyak, cuma ini adalah jihad yang paling tinggi. Jihad yang paling tinggi adalah jihad berperang atas jalan Allah. Tetapi ada jihad yang lain, contohnya jihad ekonomi.
Ada jihad lain, jihad ilmu. Kita kena bersusah payah untuk datang majlis ilmu ni. Kemudian ada nama jihad, jihad yang lebih besar sebenarnya berbanding jihad berperang pada jalan Allah ni adalah jihad melawan hawa nafsu. Itu ada seorang sahabat, bila selepas peperangan yang besar, ditanya Nabi SAW, ya Rasulullah, ada lagi tak peperangan yang lebih besar yang kita akan hadapi selepas peperangan ni? Kan, apa peperangan yang paling besar dalam Islam? Peperangan Badar sebenarnya. Peperangan Badar adalah peperangan yang paling besar dalam Islam. Lalu sahabat tanya, ada lagi tak peperangan yang lebih besar daripada ni? Lalu kata Nabi SAW, ada, iaitu jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Jadi kita cuba ambil apa kita dengar pada siri pengajian kita tentang Hayatus Sahabah ni. Pertama kita nak ambil akhlak para sahabat, akhlak para sahabat. Itu betul lah Syekh Yusuf Al-Qandalawi menyebutkan dalam kitab ni, di awal mukadimahnya dia kata, kalau Allah nak pilih Nabi di kalangan manusia pada zaman itu, Allah akan periksa semua hati manusia yang hidup pada zaman itu, dan yang paling terbaik hatinya, yang terbaik akhlaknya, itulah Nabi. Itulah yang diangkat sebagai Nabi. Kemudian kata Syekh Yusuf Al-Qandalawi, pengarang kepada kitab ni, dia kata kalau Allah nak pilih pula sahabat di kalangan dia untuk Nabi tersebut, dia nak pilih sahabat untuk Nabi tersebut, sekali lagi Allah periksa hati manusia ketika itu, dan nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 yang terbaik selepas Nabi itu adalah sahabat. Itu kita bicara tentang Hayatus Sahabah, kehidupan para sahabat. Pertama kita nak ambil dia punya akhlak dia. Okay. Yang kedua, kalau kita bicara sekarang tentang jihad, nak tengok macam mana kesungguhan dia. Kesungguhan dia. Yang kedua, pengorbanan yang dilakukan oleh para sahabat, pengorbanan yang dilakukan oleh para sahabat untuk mengangkat kalimah Allah. Yang ketiga, kita ambil bagaimana kita nak menterjemahkan dalam kehidupan kita. Kalau bukan pergi berperang pun, apa yang kita boleh ambil dari sudut semangat dia. Yang pertama dari sudut bagaimana dia bersusah payah untuk pergi berperang, kita bersusah payah untuk apa? Kita ambil insya-Allah nanti. Abu Daud An-Nasai At-Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Imran radhiyallahu an, dia berkata, saat kami berperang di Konstantinopel, ataupun sekarang ni ialah Istanbul. Istanbul tu adalah Konstantinopel. Alhamdulillah, Islam dah nampak kembali gemilang di Istanbul bila mana Erdogan isytiharkan Hagia Sophia tu, yang dulunya memang pada zaman pembukaan Konstantinopel, Konstantiniah dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Arab yang Nabi sebut dalam hadis bahawa akan ada seorang raja yang akan membebaskan Konstantinopel ni, Konstantiniah. Dia adalah sebab baik raja dan sebab baik tentera. Tu jadi akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih, kan? Sultan Muhammad Al-Fatih. Hagia Sophia dulu adalah gereja zaman Rom, Byzantine Rom. Kemudian bila dapat dikuasai oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, gereja tersebut ditukar jadi masjid. Jadi gambar-gambar yang dalam gereja tu disimin dengan simin halus untuk menutupnya. Kemudian bila diperintah oleh Kamal Atatürk, simen-simen itu dipecahkan, keluarkan balik lukisan-lukisan tu, ditukar jadi museum. Dan setelah 80 tahun baru ditukar kembali jadi masjid. Tukar jadi masjid. Itulah antaranya. Dan kalau kita lihat, Erdogan sebenarnya orang Turki, siapa pernah pergi Turki lah kan, orang Turki masih kuat semangat dan cinta kepada Kamal Atatürk, sebenarnya kuat, terutama di bahagian kawasan-kawasan bandar. Sebab pada dia Erdogan tak berjaya sebab ekonomi Turki jatuh merundum. Dulu zaman Atatürk, satu lira RM1.40 je, kan? 1 lira RM1.40 je. Zaman Erdogan jatuh sampai RM4 lebih, 4 lira baru $1. Jadi dekat situ dia tak puas hati lah dengan cara pemerintahan Erdogan. Tapi Erdogan cara dia nak macam nak buang semangat orang cinta pada Allah SWT, pada Atatürk ni. Dia buat benda yang sama. Tu yang masjid Blue Mosque, masjid Grand Blue Mosque, masjid biru. Dia buat satu masjid yang lebih besar daripada tu, bentuk sama sebiji tapi lebih besar, boleh muat 60,000 orang. Nama dia Camellia Mosque. Bentuk sama, kubah sama, warna biru. Kemudian dia buat satu lagi, Atatürk International Airport, kan? Dia buat satu Al-Fatih International Airport sebelah dekat je, tapi lebih besar benda tu, supaya orang nanti sikit dah
tak nampak, tak nampak jasa Ataturk tu. Biar nampak yang sebab tu dia naikkan Al-Fatih, dia naikkan tu. Sebenarnya alhamdulillah, mudah-mudahan terus ni. Okey. Di saat kami berperang di Konstantinia ataupun Konstantinopel, ada seorang daripada Muhajirin yang menyembuh barisan musuh seorang diri, sampai akhirnya dia terbunuh di tangan musuh. Dia telah terjun dirinya ke dalam kerosakan. Komentar orang-orang, maksudnya ni, kalau untuk maklumat, buku ni masih tak diterjemahkan sepenuhnya daripada bahasa Melayu kita, bahasa Malaysia. Dia masih lagi bahasa Indonesia. Lepas tu kalau orang-orang ni tak sesuai, sebenarnya orang-orang yang dekat sawah padi tu macam ni tegak tu kan, itu orang-orang kan, orang-orang. Lepas tu komentar ni kita jarang guna kan, kita jarang guna perkataan komentar, tapi tak apalah. Komentar orang-orang, maksudnya masyarakat yang hadir ketika tu kata dia telah membinasakan diri dia telah menunjukkan diri dalam kerosakan. Abu Ayyub Ansari yang juga di sana, kamilah lebih tahu apa makna terjun diri ke dalam kerosakan. Kerana ayat ini menyangkut diri kami sentiasa menyertai Rasulullah SAW, bergabung bersama baginda dalam pelbagai peristiwa, dan kamilah yang menolong baginda SAW. Ketika Islam sudah menyebar dengan jayanya, kami seluruh orang Ansar berkumpul dengan rasa dorongan, rasa cinta. Kami berkata, Allah telah memuliakan kita kerana kita menyertai Nabi SAW dan menolongnya hingga Islam menyebar ataupun tersebar ke mana-mana, dan banyak pemeluknya. Kami lebih mementingkan Islam daripada keluarga, harta dan anak-anak. Ketika api peperangan telah padam, kami pun kembali ke tengah-tengah keluarga dan anak-anak kami, berkumpul bersama mereka. Lalu turunlah ayat Allah, dan belanjakanlah pada jalan Allah, dan janganlah kamu menjauhkan diri kamu, dan jangan kamu menjatuhkan diri kamu dalam kebinasaan. Jadi ayat yang ni dia surah wala tulku bi aidikum ila tahluka, jangan kamu campakkan diri kamu ke binasaan. Wa anfiqu fi sabilillah wala tulku bi aidikum ila tahluka, jangan kamu dan belanjakanlah harta kamu jalan Allah, dan jangan kamu jatuhkan diri kamu ke pada kebinasaan. Jadi kata Abu Ayyub Al-Ansari, kami lebih memahami tentang apa menerjunkan diri kepada kerosakan. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi berjuang pada jalan Allah ni sebenarnya adalah suatu kemuliaan bagi dia, satu kemuliaan. Sebab itu kalau kita rujuk kisah Khalid bin Walid, Khalid bin Walid ni digelarkan sebagai pedang Allah, Saifullah, pedang Allah. Kalau Hamzah bin Abdul Muttalib itu adalah Asadullah, singa Allah. Tapi Khalid bin Walid adalah pedang Allah, Saifullah. Ni gelaran yang diberikan oleh Nabi SAW. Okey. Dan sebab gelaran Nabi tu, dia jadi doa. Dia jadi doa. Kalau kita perang, pedang ni yang memang dia lekuk-lekuk sebab dia berlaga dengan besi, tapi dia takkan hancur. Dia takkan hancur. Manusia akan binasa, mati. Kuda pun akan mati. Tapi ni pedang ni, sebab tu pedang ni dia takkan mati sebenarnya. Pedang ni takkan mati. Okey. Khalid bin Walid ketika mana dia di ujung usianya sebelum dia wafat, dia sedih sebab setiap kali dia perang, niat dia adalah nak mati syahid. Setiap kali dia perang, niat dia adalah nak mati syahid. Bila dia sakit tua di atas katil, dah nak menuju ke sakaratul maut, nak meninggal dunia, ketika tu dia merintih. Dia kata, ya Allah, kenapa Allah tak penuhi permintaan aku ni untuk mati syahid dalam peperangan. Dia macam rasa kesal dia mati sakit tua dan mati atas katil, bukan mati pada jalan Allah. Lalu ada sahabat ketika tu yang ada di sekelilingnya. Lalu sahabat ni berkata, wahai Khalid bin Walid, aku pernah dengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengimpikan syahid pada jalan Allah, walau di mana pun dia meninggal, dia tetap dapat pahala syahid tersebut. Barulah tersenyum Khalid bin Walid, barulah dia rela, dan barulah dia meninggal dunia, maksudnya wafat. Jadi sampai tahap tu Khalid bin Walid, dia pergi berperang semata-mata nak mati syahid je. Semata-mata nak mati syahid. Dan orang yang mati syahid ni, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal hum ahya walakin la tash'urun. Jangan kamu katakan orang yang mati berjuang pada jalan Allah ini mati, amwat, mati. Walakin, akan tetapi ahya, bal hum ahya,
akan tetapi mereka hidup sebenarnya di sisi Allah. Walakin la tashurun, kamu je tak perasan. Dalam ayat yang lain disebut wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah, jangan kamu katakan bahawa orang yang mati pada jalan Allah ini amwas, bal hum yurzakun, bahkan mereka ini tetap terus diberi rezeki oleh Allah Taala. Berarti ada kehidupan, dia hidup sebenarnya. Dia hidup. Jadi para sahabat bila dengar ayat ni semua nak mati atas jalan Allah lah, sebab bila mati jalan Allah dia akan diberikan kehidupan, tapi di alam barzah lah. Yang alam barzah berikan kehidupan dan diberikan rezeki oleh Allah. Macam hidup atas muka bumi ni, cuma berpindah alam je. Jadi semua sahabat-sahabat nak kejar tu. Sahabat-sahabat nak kejar tu. Dan seterusnya orang yang mati syahid ni, orang yang mati syahid ni dia masuk syurga tanpa hisap. Orang yang mati syahid pada jalan Allah masuk syurga tanpa hisap. Jadi semua tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Taala dan para sahabat kalau boleh memang tak mati syahid, nak mati syahid. Sebab itu sahabat yang melihat kepada ada seorang ni yang masuk di tengah-tengah musuh, merjebu tengah-tengah musuh sampai akhirnya dia terbunuh di tangan musuh, dia kata dia telah mencampakkan dirinya kepada kebinasaan. Abu Ayyub Ansari dia marah dan dia tegur, kami lebih mengetahui apa yang Allah nak sampaikan melalui perkataan wala tulku bi aidikum ila tahluka. Kita tak saukuk tu wala tulku bi aidikum ila tahluka lah, sebab saukuk mana ada baiknya, tak ada kan. Kanser paru-paru kan, banyak penyakit yang datang. Jadi itu betul wala tulku bi aidikum, itu memang kita campakkan kebinasaan sebab kita pilih kemudaratan. Okey. Lepas tu dalam masalah yang lepas isu masjid, boleh masuk masjid tak boleh masuk masjid, kita kata apa pula masuk masjid lah kan, apa nak halang-halang masjid. Jadi mudaratnya lebih besar kalau kita buka masjid-masjid. Sedangkan ialah jadi wala tulku bi aldikum itu betul. Jangan campakkan diri kamu ke kebinasaan. Kita kena elak sebagaimana Nabi ajar pun akhlaknya, bagaimana kalau kita berada di kawasan wabak, Nabi kata orang luar jangan masuk, orang dalam jangan keluar. Nabi betul. Kalaulah ini termasuk juga wala tulku bi aidikum ila tahluka, maksudnya kita ni pergi masjid ni akan jalan Allah kan. Mati tu nombor 2 lah kan, yang penting kita jalan Allah tak. Ini baru kena. Sebab itu sahabat tadi dia tak faham tentang jihad. Jadi ini tajuknya ancaman terhadap orang meninggalkan jihad kerana mementingkan urusan dunia dan akhirat. Urusan dunia dan harta ataupun keluarga dan harta. Okey, selesai. Okey, syahid ni ada 3 sebenarnya. Pertama syahid dunia, yang kedua syahid akhirat, yang ketiga syahid dunia akhirat. Dia ada 3 Syahid dunia ni macam orang yang seorang ibu yang melahirkan anaknya meninggal, itu syahid dunia. Kemudian orang yang dibaham harimau, baham binatang buas, itu syahid dunia. Okey, yang ketiga orang yang mati kerana penyakit dalam perut, jantung ke apa tu, itu semua adalah penyakit itu syahid dunia. Syahid dunia para ulama kita tak boleh nak hukum jugalah, tapi dia kata kalau kita dapat syahid dunia ni, kita terlepas daripada seksa kubur. Seksa kubur terlepas, tapi seksa dekat padang mahsyar tak lagi. Itu cek balik pula kita punya ni. Okey. Syahid akhirat pula disebut, ataupun setengah kata ada 2 je. Pertama syahid dunia dan syahid akhirat. Syahid dunia akhirat tu lebih banyak lah kan. Dunia akhirat ni bila dunia pun dapat, seksa kubur dia lepas, seksa akhirat pun dia lepas. Okey, seksa kubur lepas, seksa akhirat lepas. Okey, jadi kita rangkumkan lah. Syahid di dunia, pertama syahid dunia dan syahid akhirat. Okay. Syahid akhirat adalah orang yang mati pada jalan Allah Ta'ala. Orang yang mati pada jalan Allah Ta'ala, ataupun orang yang mati yang menegakkan kalimah Allah, itu syahid akhirat. Maksudnya dia akan terlepas seksa kubur dan terlepas seksa akhirat, terus masuk syurga tanpa hisab. Ni ada 2 macam ni. Jadi orang yang jadi tetap juga dikira pahala syahid. Dan orang yang datang menuntut ilmu dan dia terkorban ataupun mati di tengah perjalanan nak menuntut ilmu tu pun dikira sebagai syahid. Dikira sebagai syahid. Tapi syahid dunia lah. Syahid dunia maksudnya lepas seksa kubur lah, insya-Allah. Tapi akhirat akan dihisap balik, ditimbang amalannya, dihisap balik. Tu jadi ada 2 Okey ya. Okay. Terus insya-Allah. Abdul bin Humaid meriwayatkan di dalam tafsirnya, dan Ibnu Abi Khatim serta Abu Ya'la menurut Hakim, ini yang menyokong kepada yang atas tu.
Okay, jom kita masuk berikutnya. Peringatan bagi orang yang meninggalkan jihad kerana menyibukkan diri dengan urusan cucuk tanam. Ibnu Aiz meriwayatkan daripada Al-Maghazi, daripada Yazid bin Abi Hubaib, dia berkata Umar bin Al-Khattab mendengar khabar bahawa Abdullah bin Al-Hur Al-Anshi radhiyallahu an mengolah tanaman di Syam dan mengurusi tanamannya. Maka Umar berkata kepadanya, engkau pergi mencari sesuatu yang hina dan tidak berharga di tengkuk orang-orang besar, lalu engkau menempelkannya di tengkuk kamu sendiri. Ini maksudnya kita tahu para sahabat yang Abdul Al-Hur ni sebenarnya dia adalah sahabat. Jadi oleh kerana kata-kata Sayyidina Umar ketika itu, Umar bukanlah nak cakap Abdullah bin Hur ni sebagai orang yang meninggalkan peperangan, tak. Cuma bila Sayyidina Umar tu kitalah yang mengambil hadis ni sebagai apa iktibar kita ambil. Dia mengolah tanah di Syam dan menguruskan tanamannya. Maka Umar berkata kepadanya, engkau pergi mencari sesuatu yang hina dan tidak berharga di tengkuk orang-orang besar, lalu engkau menempelkan di tengkukmu sendiri. Jadi jangan ikut perangai orang-orang yang kejar harta ni, maksudnya kejar harta sehingga kan benda ni akan terjangkit dalam diri kamu, sehingga kamu sanggup meninggalkan jihad pada jalan Allah, sanggup meninggalkan pada jalan Allah. Kadang-kadang kita macam tu juga. Yalah, kalau kita tengok masjid-masjid Kuala Lumpur ke Selangor ke, selepas daripada PKP ni orang tak datang lah. Berbanding dulu masa berebut bergaduh kan, nama tak naik, mengajuk left group, that group ahli Korea, sebab nama tak naik untuk solat Jumaat, nama dia tak naik kan, nama dia tak naik. Kadang-kadang ada yang kes conteng buku tu, conteng buku pendaftaran tu sebab dia geram sangat, tak dapat masuk masjid kan. Tapi bila dah boleh pula, tak ada pula masuk, tak ada pula yang tak ada yang ni, sebab dia dah rasa selesa dah tak pergi masjid. Dah selesa tak pergi masjid, solat kat rumah, nak pergi masjid alu malahnya. Inilah maksud dia, kita dah menempelkan perangai orang-orang kaya di tengkuk kita sendiri, orang-orang besar di tengkuk kita sendiri. Maksudnya kita dah rasa kemewahan dah, sehingga kita tak nak berjuang pada jalan Allah, kita tak nak bersusah payah. Sebab itu awal-awal dia sebut perkataan jihad ialah berpenat-penat, berletih-letih, berpayah-payah. Terbit pada perkataan jihad ialah mujahadah. Mujahadah bermaksudnya adalah orang yang berpenat-penat dan orang-orang yang berletih-letih. Sebab mu kalau dalam bahasa Arab, mu ni ialah orang, mu ialah orang. Kalau Islam, kalau orang Islam, muslim. Kalau iman, kalau mukmin, orang beriman, dia orang itu jadi kan. Jadi kalau mujahadah, maksudnya orang yang saling berjihad pada Allah, orang yang paling susah payah, orang yang ni mujahadah. Jadi kita kena mujahadah sebenarnya, lawan semua tu. Satu je yang kita boleh fikir, kalau aku solat kat rumah, tahiyatul masjid aku tak boleh buat. Takkan kita nak agak tak boleh soli sunat tahiyatul rumah rakaat yang Allah tak ada. Pandai bahasa Arab sikit, soli sunat tahiyatul bait. Tahiyatul bait tu dekat Baitul Haram, dekat Kaabah kan. Jadi tak ada. Jadi kat rumah satu solat yang kita tak boleh buat kecuali kita bila kita dekat masjid je, kat surau. Apa dia? Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid kan. Tu. Jadi kemudian solat berjamaah di masjid, masya-Allah, lagi banyak pahalanya. Setiap batu-batu dan pokok-pokok yang ada di sepanjang perjalanan dari rumah ke masjid tu semua mendoakan keampunan untuk kita. Kalau kita duduk kat rumah, ya Ustaz, saya solat berjamaah juga dengan isteri, anak-anak dapat 27 kali ganda. Ya betul, tapi tak dapat doa daripada pokok-pokok dan batu-batu yang sepanjang perjalanan kita ke masjid. Pergi dan balik dia doakan kita. Sebab itu Nabi SAW suka kalau balik pergi jalan lain, sebab batu-batu tadi kalau dia nampak kita mungkin tak doakan lagi. Jadi batu baru yang jumpa kita, dia doakan lagi kebaikan untuk kita. Sebab itu Nabi pergi jalan lain, balik jalan lain. Kan kita balik jalan lain, menyempang kedai kopi pula kan. Itu masalah kita. Jauh. Tapi Nabi jauh sebab Nabi nak dapat pahala. Sebab itu dalam Quran dan surah Yasin kan, bila disebut satu perkampungan tu,
yang kisahnya satu kaum tu duduk jauh di Masjidil Haram, Masjidil Haram. Lepas tu dia jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak kami nak pindah dekat Masjidil Haram? Rasulullah tak benarkan dia. Rasulullah kata tak apa, duduk sana. Allah akan balas atharahum tu yang dalam Quran surah Yasin, saya lupa ayat apa. Atharahum maksudnya Allah akan hitung dari sudut kesan tapak kaki kamu yang jauh pergi masjid tu. Ni ada rumah depan ni nak jual ni, saya geram je kan. Kalau saya ada duit banyak, saya beli pun kan. Saya beli tu, depan masjid, Masya Allah. Yeah. Bukit Baru. Oh, sikit pahala lah, sikit pahala. Tapi dekat sangat Tapi sebenarnya itu motivasi. Itu motivasi kita nak pergi masjid ni. Jauh lagi dapat pahala banyak kan. Betul jugalah. Tapi takut jauh tak pergi pula, itu masalahnya. Baik. La yudriku kullu la yutraku kullu. Kalau tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Jadi kita ambil itulah motivasi pada kita lah kan. Kita kadang-kadang kita dah pakai kabel, pakai baju Melayu, kita pergi ke bilik solat. Kalau rumah depan rumah, apa kata, terus pergi ke depan masjid. Lebih senang kan. Itulah insya-Allah kan. Betul. Okey. Perempuan sebenarnya dia duduk di rumah dan solat di rumah, itu adalah yang terbaik. Itu pahalanya macam pahala dia solat berjamaah di masjid sebenarnya. Tapi kalau dia nak pergi, itu bonus untuk dia lah, tak ada masalah. Dulu kisahnya bila Nabi sebut fadilat ataupun kelebihan orang yang solat berjamaah di masjid, semua orang masjid pada zaman Nabi pergi, sehingga kan ada satu rumah terbakar sebab lupa matikan api. Jadi Nabi terus berpesan, maksudnya orang perempuan lebih afdal solat di rumah. Itu zaman tu tak ada bibik, tak ada apa semua kan. Jadi sekarang ni kalau dah ada, kita pun dah ada, boleh pergi, tak ada masalah. Cuma kalau tak pergi, tetap dapat pahala berjamaah ke masjid. Tapi kalau tak pergi, nanti kalau keluar pengajian kosong, bawa lelaki ni susah nak jumpa kat masjid. Samalah kan. Kalau keluar majlis ilmu, perempuan yang penuh berbanding lelaki. Jadi kena pergi jugalah untuk memeriahkan, untuk mengimarahkan. Itu pahala imarah lain pula. Pahala imarahkan masjid lain pula. Pahala memakmurkan masjid. Okey. Tapi sebenarnya yang lebih besar adalah fitnah. Kenapa Nabi tak benar, bukan tak benarkan, tak galakkan orang perempuan pergi masjid solat berjamaah? Fitnah, dia sudut fitnah kan. Ialah kalau waktu maghrib subuh, keluar subuh sorang-sorang naik kereta. Yang muda. Sebab itu saya sebut fitnah. Fitnah ni maksudnya dia boleh bawa keburukan. Kalau tak bawa keburukan, dia hukumnya okey je, tak ada masalah. Warga emas okey. Tapi jangan kesal, maksudnya kalau tak dibenarkan pergi masjid, dia solat di rumah tetap dapat pahala. Orang perempuan tetap dapat pahala. Sebenarnya orang lelaki ni yang kena pergi masjid ni. Orang lelaki kena pergi masjid sebenarnya. Tapi kalau nak pergi, tak apa. Tu pastikan rumah okey, semua okey, tak ada masalah. Lepas tu tak ada timbul fitnah, semua okey, tak ada masalah. Dapat pahala lain pula. Pahala mengimarahkan masjid, pahala bermasyarakat, pahala berukhuwah. Tu pahala lebih. Lepas tu memang masjid banyak, tapi pahala berukhuwah dapat, pahala imarahkan masjid dapat. Juga dapat pahala tak ikut. Okey. Kalau ikut hukum asalnya, perempuan ni tak pergi sembahyang kat masjid pun tetap dapat pahala berjamaah sebenarnya. Tapi dia kena buat pahala lain pula kat rumah, maksudnya pahala berjamaah dengan anak-anak kan. Ada suami yang okey, dia pergi solat masjid berjamaah, lepas tu balik dia imamkan lagi sekali untuk ni isteri dia ada. Saya dulu pernah buat masa zaman saya belajar dulu, memang saya buat itu. Saya pergi masjid, balik tu. Tapi dah balik Malaysia tak ada lah, tak pernah buat dah. Dah jadi malas dah. Itulah masalahnya. Solat sunat yang afdalnya adalah di rumah sebenarnya, kalau ikut dalam hadis Nabi. Tapi Nabi kata, lihatlah berapa jauh rumah aku dengan masjid.
Ada juga ni, maksudnya bukan semua solat sunat di rumah. Kalau rumah jauh daripada masjid, dia nak solat contohnya qabliyah tu di rumah, sampai masjid orang dah rakaat kedua, rakaat ketiga dah, kan, rakaat kedua, rakaat ketiga dah. Jadi kena tengok tu. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, kalau boleh rujuk dalam kitab Syama'il Muhammadiyah bab solat sunat di rumah, Nabi kata kamu lihatlah berapa dekat rumahku dengan masjid. Kalau rumah macam tu boleh solat sunat di rumah dan pergi masjid. Okey, lepas tu Nabi lepas solat fardu, Nabi balik ke rumah buat solat sunat di rumah. Ba'diyah di rumah. Ba'diyah di rumah itu Nabi buat. Tapi kalau kita pula sampai rumah, ba'diyahnya tak ada dah kan. Solat sunat tak payah. Ba'diyah dah tak ada dah. Duduk kat sofa dah tengok TV kan, tak ada dah. Sebab itu kita tengok sebenarnya kalau ikut betul-betul macam tu. Tapi Allahumma salli tengok pula kenapa Nabi sebut macam tu. Jadi dia kena pandai lah. Perempuan memang afdalnya solat di rumah. Kerja pun tak boleh sebenarnya. Kan khairunas apa ayat tu ya? Maksudnya sebaik-baik perempuan adalah fi buyutikunna, di rumah-rumah mereka. Kerja pun tak boleh. Tapi sekarang ni mendesak pula kena kerja. Mendesak, kalau tak kerja mungkin kehidupannya akan susah. Jadi mendesak kerja. Jadi hadis tu lebih baik sebenarnya. Jadi kita pilih mana yang lebih baik. Nak pergi masjid pun boleh, dapat pahala lain pula. Jadi tak masalah ya, insyaAllah. Tapi jangan tak pergi masjid lah, nanti masjid kosong. Saya kuliah-kuliah kat mana-mana, alamak sedihnya tak ada muslimat kat belakang kan. Selalu muslimat ada yang meriah kat belakang tu, ramai kan, mencatit, ada yang mencatit kan. Masjid ilmu boleh. Kalau sudah safar mar'ah pula, hukum asalnya haram. Maksudnya perempuan pergi lebih 2 batu marhalah contohnya kan, hukum asalnya haram. Tapi ada beberapa yang membolehkan dia. Pertama adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni kalau dia pergi seorang-seorang pergi belajar kat London, kalau ikut hukum asalnya haram. Perempuan tak boleh safar mar'ah, maksudnya berjalan seorang diri, tak boleh. Tapi bila menuntut ilmu dibolehkan. Itu kalau kelonggaran. Jadi menuntut ilmu boleh, tak ada masalah. Okey, selesai. Seterusnya, mempercepatkan perjalanan untuk mengenyah fitnah. Mengenyah ni menghindari fitnah. Al-Bukhari mentakhrij daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, ketika kami berada dalam satu peperangan, ada seorang daripada muhajirin yang memukul punggung seorang Ansar. Lalu terjadilah pertelagan antara keduanya. Orang daripada Ansar berteriak ke arah rakan-rakannya, "Hai Ansar!" Teriaknya dibalas oleh orang Muhajirin, "Hai Muhajirin!" Ketika kejadian itu didengar oleh baginda SAW, maka baginda SAW bersabda, "Mengapa ada seruan jahiliyah itu?" Lalu mereka pun menjawab, "Hai Rasulullah, seorang daripada Muhajirin memukul seorang daripada Ansar." Lalu baginda bersabda, "Biarkan saja hal itu kerana itu merupakan fitnah." Itu merupakan fitnah. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafik Madinah, yang mendengar kejadian itu berkata, memang mereka melakukannya. Demi Allah, andainya kita kembali ke Madinah, maka orang yang mulia akan mengusir orang yang hina daripada Madinah. Nampak? Maksudnya kat sini dah fitnah ni maksudnya ada dua. Satu, fitnah kalau kita cerita pasal keburukan orang sedangkan dia tak lakukan, itu fitnah. Itu pertama. Yang kedua, fitnah dia fatana. Fatana ni maksudnya ialah ujian. Ujian. Allah sebut, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu tu fitnah. Fitnah ni ujian untuk kita. Dia boleh bawa keburukan kepada kita kalau kita salah takbir. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, fitnah itu sedang tidur, jangan kamu kejutkannya. Fitnah itu sedang tidur, jangan kamu kejutkan. Kalau kita boleh elak fitnah awal. Jangan kita pergi tu akan mengejut fitnah, dan banyaklah keburukan dia. Banyak keburukan dia. Jadi dalam sini sebenarnya Abdullah bin Ubay bin Salul, orang Yahudi, orang munafik Madinah, ketua munafik Madinah,
dia memang suka melaga-lagakan antara muhajirin dan ansar ni. Sedangkan muhajirin dan ansar ni Nabi persatukan dia sangat hebat. Baik tu Nabi ni kalau dia belah ansar, mungkin muhajirin kecil hati. Kalau Nabi belah muhajirin, memang Nabi pun muhajirin, Nabi adalah orang Mekah berhijrah ke Madinah. Kalau Nabi belah muhajirin, mungkin orang Madinah kecil hati sebab kenapa Nabi lebihkan muhajirin. Sebab itu jawapan Nabi adalah fitnah. Semua tu fitnah. Jangan kejutkan dia. Jangan perbesar-besarkan fitnah ni. Jangan besar-besarkan fitnah ni. Dah. Tu. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul, dia ambil kesempatan ni, dia kata, demi Allah, andaikan kita kembali ke Madinah, maka orang yang mulia, maksudnya orang Ansar, akan mengusir orang yang hina daripada Mekah, itu orang Muhajirin. Jadi dia bakar di batu api, dia api-apikan orang Ansar dan orang Muhajirin supaya nanti balik ke Madinah selepas daripada peperangan ni akan berlaku perpecahan. Nabi SAW mendengar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay ni. Umar berkata, wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal kepala orang munafik ini. Kata Nabi SAW, jangan. Umar ni memang terkenal dengan tu, nak menggal kepala orang je kan. Tapi itulah ketegasan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni dia tak ada kompromi pada dia. Kalau salah, salah. Kalau salah, salah. Pernah berlaku satu ketika, ada dua orang sahabat, dia bertelaga tentang hukum faraid. Yang seorang kata 1/3, seorang kata 1/8, 1/6 kata. Jadi dia ajukan kepada Nabi SAW masalah ini. Nabi jawab lain daripada dua yang dipertelagahkan ni. Lalu balik daripada jumpa Nabi SAW, dia kata, apa kata kita minta pandangan Umar pula, dia kata. Minta pandangan Umar pula. Ya, Umar awal kata, kenapa tak tanya Nabi SAW? Dia kata, kami bawa balik jumpa Nabi. Nabi jawab macam ni, kami ni tak puas hati dengan jawapan Nabi. Silap lah. Dia masuk dalam kan, dia ambil pedang, dia pancung kepala dua orang ni terus. Lalu ketika itu ada sahabat yang mematikan kejadian ni. Lalu dia kata, wah Umar, kenapa kau bunuh sedangkan dia beriman? Dia kata sebab dia tak taat pada Nabi. Dia tak taat pada Nabi. Nabi cakap ini tak nak ikut dah. Itu yang kisah Zaid bin San'an yang kita bincang tu, yang seorang Yahudi asalnya. Dia nak uji, dia kata, aku lihat wajah Nabi ni, aku dah dapat tanda kenabian pada wajah Nabi SAW. Tapi aku tak jumpa dua. Pertama, akhlak Nabi ketika marah. Yang kedua, kesabaran kepada benda yang patutnya Nabi marah. Dua ni tak jumpa. Lalu dia tipu. Dia kata, ya Rasulullah, tadi aku on the way ke sini, aku lalu satu perkampungan ni, dia terletak di bawah kawasan kau, di kawasan Madinah ni. Kebuluran ya Rasulullah, tak cukup makanan. Lalu Rasulullah, mau tak kamu berhutang pada aku? Aku akan belikan makanan untuk dia. Nabi pun, okey, tolonglah settlekan tu. Tak apa, nanti aku bayar balik hutang tu. Jadi buatlah perjanjian. Okey, berapa jumlahnya? Dia kata tempoh pembayaran setahun. Lelaki ni yang Zaid bin Sa'id pun setujulah. Tapi sebenarnya itu poin dia nak cari di mana yang dua tadi dia tak jumpa pada Nabi SAW. Belum setahun, baru lepas sebulan pun lebih kurang macam tu lah, dia datang balik jumpa Nabi SAW. Dia kata, Rasulullah, mana hutang aku yang aku dulukan untuk beri bantuan pada ni? Dia kata, kan kita berjanji setahun. Ketika itulah dihina Nabi SAW. Keluar perkataan, memang keturunan Bani Abdul Muttalib, keturunan Bani Hashim memang orang yang susah nak bayar hutang. Umar dah tarik pedang lah nak bunuh lelaki ni, Zaid bin San'an ni. Lepas tu Rasulullah kata, Umar, jangan, masukkan balik pedang kamu. Masuk balik. Bila Nabi kata, okey, sekarang ni aku pun tak ada duit yang dia minta. Sahabat-sahabat, siapa ada duit, jom tolong kita kumpul-kumpul, kita bayar hutang dia. Senang kan, tak nak banyak bising-bising lah. Kumpul-kumpul duit, cukup 80,000 dinar tak silap dia punya hutang Nabi SAW. Dia kata, Umar, sebab kau tarik pedang dia nak bunuh dia, kau kena bayar 20,000 dinar. 20,000 dinar. Umar kata, kena bayar. Okey, bayar. Dengan sebab tu, Zaid bin Sa'ad ni halalkan semua hutang tu, dan dia kata, aku ucap syahadah di hadapan kau ya Rasulullah. Sebenarnya aku sengaja buat sini sebab aku nak lihat dua tu. Pertama, akhlak kau ketika marah, macam mana akhlak kau ketika marah. Yang kedua, nak lihat bagaimana kesabaran kau pada benda yang sepatutnya kau marah. Kita kan, ini hak kita marah, tak salah kita marah sebab hak kita kan. Tapi kesabaran kita pada sepatutnya benda yang kita, macam accident lah, orang langgar belakang kita, orang langgar belakang kereta kita, memang salah. Siapa suruh langgar kan?
Tapi kalau kita sabar, memang boleh kena marah. Kenapa langgar belakang saya kan? Tak nampak ke saya dah berhenti awal, break dah. Tak nampak lampu merah ke? Kena langgar lagi tak? Maksudnya kita akan kesabaran kita. Tak apa, nama kan accident kan? Boleh tak macam tu? Sign. Nama pun accident. Kemalangan. Encik pun tak nak kemalangan kan? Saya pun tak nak kemalangan. Jadi dua-dua tak nak kemalangan. Jadi tak apalah, selesailah. Jadi awak claim insurans awak, saya claim insurans saya lah. Jadi boleh tak? Susah kan? Kita mesti nak marah sebab kita betul. Kita berada pada benda betul. Kenapa orang langgar kita? Jadi kesabaran kita mana tempat yang sepatut kita marah, kita dah hilang kesabaran. Jadi tak sama dengan Nabi SAW. Nabi boleh je marah. Apa pula ni marah kan? Sampai ungkit-ungkit keluarga semua. Cakap elok-elok kita boleh bayar kan? Ataupun kan setahun perjanjian kita, boleh Nabi marah, tapi kesabaran Nabi pada tempat yang sepatutnya Nabi marah. Tapi di situlah letaknya akhlak. Apa yang saya nak ambil dari situ ialah Sayyidina Umar ni memang jenis macam tu sebenarnya. Sebab itu dalam pemerintahan Nabi SAW ada orang yang sangat tegas. Tak boleh lembik sangat kena buat main. Kan? Ada yang matang macam Sayyidina Osman dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang matang. Allah. Tu mana silapnya? Tak pakai terus. Okey goyang enggak? Allah. Suruh berhenti. Allah. Okey, tak apa, insya-Allah. Tu. Ada yang semangat anak muda, macam Sayyidina Ali, anak muda, Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab, Ibnu Abbas, itu anak muda, semangat anak muda dia berbeza kan, berbeza. Jadi semua ada pada pemerintahan Nabi SAW. Jadi dia menyeimbangkan, macam lebah. Sebab itu Allah sebut lebah dalam Quran. Ambil iktibar tentang lebah ni. Lebah ni akan berikan kebaikan pada kita. Jadi itu sifat orang mukmin. Tapi lebah ni kalau kita kusik dia, dia sengat kita. Kalaulah dia binatang yang memberikan kebaikan untuk kita semuanya, jadi patutnya tak dia letak sengat pada diri dia kan. Tapi dia letak juga sengat pada diri dia sebab ni nampak ketegasan lebah tersebut. Ada benda yang boleh kompromi, ada benda yang tak boleh kompromi kan. Ada benda yang boleh kita ni, dan bukan kena tindah, ada juga masanya kita kena berjuang. Kita kena berjuang. Okey, insya-Allah. Kesenangan para sahabat kerana kakinya berduh fi sabilillah. Ini ganjaran yang Allah sediakan kepada yang berjuang atas jalan Allah SWT. Okey. Ibnu Hibban meriwayatkan daripada di dalam sahihnya daripada Abdul Mushbih Al-Maqri. Dia berkata, kami sedang berjalan di wilayah Rom bersama rombongan pasukan. Yang ada di sana juga adalah Malik bin Abdullah Al-Khathami. Suatu kali Malik bersemuka dengan Jabir bin Abdullah Al-Ansari yang sedang menuntun bagal miliknya. Bagal kita tahu kacukkan keldai dengan kuda. Di kepala keldai, badannya besar macam kuda. Itu bagal. Tapi masalah bagal, Piramli ajar kita bodoh kan bagal. Banyak benda yang macam perkataan khadam tua nak mampus. Khadam ni sebenarnya adalah orang yang berkhidmat. Itu khadam Nabi SAW. Macam Anas bin Malik, khadam Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud adalah khadam yang membawa selipar Nabi SAW kan? Sebab orang yang pertama keluar menyarungkan kasut atau selipar kaki Nabi adalah Abdullah bin Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud. Kalau Nabi masuk masjid, orang pertama ambil selipar Nabi dan simpan, itu adalah Ibnu Mas'ud kan. Jadi dia digelarkan sebagai khadam yang membawa selipar Nabi SAW. Kalau kita ambil perkataan khadam yang Piramli ajar kita, khadam ni orang suruhan kan. Itu ada yang khadam tua, bapak mertua dia kan. Khadam tua nak mampus, adik sigaraga kan. Khadam tua nak mampus. Jadi perkataan khadam tu macam orang gaji. Tak, khadam ni adalah orang yang berkhidmat. Jadi Anas bin Malik adalah khadam Nabi SAW. Bukan orang gaji, bukan orang suruhan, tapi orang yang berkhidmat pada Nabi SAW. Kita tahu tentang tu kerana tunggang ini merupakan kurnia daripada Allah. Jabir menjawab, aku sedang memanjakan haiwan tungganganku, dan aku juga
tidak memerlukan bantuan kaumku. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang kedua-dua tapak kakinya berdebu di jalan Allah, maka Allah akan mengharamkan api neraka baginya. Kalau ikutnya, naiklah atas baral ni, tak berdebulah kakinya, kan? Tak berdebulah kaki Jabir bin Abdullah Al-Ansari ni. Lepas tu bila dia turun jalan kaki, masyarakat dia pelik, kawan-kawan dia pelik, kenapa tak naik je? Dia baru dijawab bahawa tunggangan ini merupakan kurnia daripada Allah, ya, untuk memudahkan kita. Tapi kenapa dia berjalan kaki? Pertama, dia nak memanjakan haiwan tunggangannya, maksudnya taklah nak memberatkan dia dengan bebanan di atas badan dia. Dan juga dia kata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang kedua tapak kakinya berdebu di jalan Allah, maka Allah mengharamkan api neraka baginya. Jadi dia nak dapat kelebihan tu. Jadi kereta ada, nak berdebu jalan kaki jalan kaki, boleh, tak ada masalah. Dua-dua boleh, nak pergi masjid, naik motor, naik kereta boleh. Tapi nak berjalan kaki pun boleh, lebih baik jalan kaki. Itulah. Kita kat pergi Mekah boleh je jalan kaki, kan? Balik Malaysia tak boleh jalan kaki dah. Sebab kat sana by kaki, Malaysia by car, ki ni hilang. Malaysia by car, kat sana by kaki, semua boleh, kan? Terbalik. Kat sana makan banyak pun, sampai ada hotel kat Madinah tu yang betul-betul depan tepi pagar, pintu 26, betul-betul nak masuk Raudah senang bagi orang perempuan kat tu. Namanya Hotel Oberoi, kan? Kita orang tukar nama Hotel Oberoi. Hotel Oberoi. Sebab makanannya Masya Allah mewah sangat, sangat mewah. Mahal, satu malam 1,500. Memang mahal. Hotel yang paling mahal di Madinah adalah Hotel Oberoi. Jadi bila saya selalu tidur hotel tu, bukan sebab saya bayar lah, sebab orang bayar untuk saya jadi mutawif, kan? Makan Masya Allah banyaknya, tapi tak naik pun badannya. Sebab apa? Sebab kita makan bakar, kan? Kita nak ikut cara sama kat Malaysia, makan banyak tapi naik kereta tak bakar-bakar. Itu yang tak boleh turun berat badan. Sana makan banyak tapi tak gemuk-gemuk kita, ya, tak naik berat badan pun, sebab kita hari-hari berjalan kaki, kan? Berjalan kaki. Itu sebenarnya kelebihan, okey. Selesai insya-Allah. Jabir meneruskan jalannya. Ketika jarak kedua-duanya memungkinkan bagi seorang untuk mendengar seruan yang lain, Malik berteriak, wahai Abu Abdullah, naiklah, kerana tunggang itu merupakan kurnia daripada Allah. Akhirnya semua orang melompat dari punggung haiwan tunggangannya, sehingga hari ini inilah aku melihat orang yang lebih banyak berjalan. Sehingga hari ini aku melihat orang lebih banyak berjalan. Sebab bila dengar hadis daripada daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari tadi, menyebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda bahawa kaki yang berdebu atas jalan Allah haram baginya dimakan oleh api neraka. Jadi semua orang yang bawa tunggangan lompat daripada tunggangannya dan berjalan kaki sebab nak dapat kelebihan tu, Okey. Ni hadis ni dirujuk menurut Haytami, Abu Ya'la meriwayatkan daripada rijal thiqah. Rijal thiqah ni maksudnya hadis ni hadis sahih lah, insya-Allah. Okay, 5 minit. Memberi layanan fi sabilillah. Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan. Di antara kami ada yang berpuasa dan yang lain ada yang tidak berpuasa. Lalu kami singgah suatu tempat yang ketika itu hari sangat panas. Orang yang boleh berteduh daripada tempat terik matahari adalah orang yang memiliki banyak kain, sedangkan orang yang lain ada yang menutupi kainnya hanya dengan tangan sahaja. Orang-orang berpuasa cukup diam sahaja, sedangkan orang yang tidak berpuasa mendirikan kemah dan memberi minum kepada haiwan tunggangan mereka. Ya, Rasulullah SAW bersabda, orang yang tidak berpuasa pada hari ini bekerja dan mendapat pahala yang banyak. Maksudnya, okey, ini nak beritahu bahawa memberi layanan fi sabilillah, walaupun dia tak berpuasa, tapi dia sibuk dirikan kemah untuk memberi kemudahan kepada orang yang berpuasa tu, walaupun dia tak berpuasa, tetap dapat pahala yang banyak. Dapat pahala yang banyak. Sebab itu dalam hadis yang Nabi yang lain, kan, ganjaran memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa.
man fattara sa'iman barang siapa yang beri makan berbuka kepada orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajri, dia akan dapat pahala berpuasa seumpama orang yang berpuasa tersebut, wala yanqus minhu syai'a, dan tak akan dikurangkan walaupun sedikit. Sebab itu Nabi SAW bila masuknya bulan Ramadan, antara perkara pertama sekali yang Nabi akan buat adalah Nabi memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa. Kita sibuk nak buka puasa kat mana? Itu beza kita kan. Dah buka puasa dekat sini, malam besok buka puasa kat mana pula sebab An-Nur ni dia kata asyik-asyik makanan sama je. Kita pergi kat Al-Madaniyah pula kat 18 sana ada toke JM Berani kan jadi bila makan kat sana mesti sedap. Lepas Al-Madaniyah mana kita pergi kat ni pula Al-Falah pula buka puasa. Kita jadi orang macam tu, sedangkan kita tak pernah jadi orang macam Nabi SAW memberi makan berbuka kepada orang berpuasa. Kita tak pernah anjurkan majlis buka puasa kat rumah kita. Itu masalah kita kan. Sedangkan kalau kita memberi makan berbuka kepada orang berpuasa satu hari, kita dah dapat pahala macam orang berpuasa sehari. Cuba yang kita buat majlis buka puasa yang datang 20 orang, sebab sekarang SOP memang tak lebih 20 orang, 20 orang, kita dapat pahala berpuasa 20 hari walaupun baru satu hari kita puasa. Besok lagi, lusa lagi, kalau 30 hari, Masya Allah banyaknya pahala daripada memberi makan orang berpuasa kan. Tu kalau kita ada ruangan iklan sumbangan infak untuk majlis buka puasa, adalah sepanjang sebulan nama kita satu je. Kenapa tak tanya semua 30 hari kan? Tak tanya semua 30 hari, tak mampu. Kalau tak mampu, kerja daripada 1 Syawal sampai nanti 29 Syakban, kerja untuk bayar yang 1 Ramadan sampai 30 Ramadan kan. Tengok berkebut pula 10 malam terakhir penuh orang, yang awal kosong, tak ada infak tak ada nak infak sebab nak kerja 10 malam terakhir pula Allah. Jadi tak untuk tu insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Saya ada buat buku sikit. Sebetulnya saya bawa sahabat saya, tak naik motor dah sekarang ni, alhamdulillah dia seorang sahabat saya ni memang bukan hadam saya tapi orang yang berkhidmat pada saya. Khidmah insya-Allah. Tak okey. Tak apalah insya-Allah. Ni dulu saya pernah sebut kan. Ni terapi patah hati yang saya cerita tu kan. Terapi patah hati. Saya tulis buku ni sebab banyak kes orang bunuh diri. Waktu PKP ni banyak orang bunuh diri ni, tahu tak? Di Puchong bawah ni kita tahu kan, seorang pilot terjun daripada balkoni kondominium dia tingkat 12 sebab dibuang kerja. Dibuang kerja, tak tahu komitmen dia tinggi, tak tahu nak buat macam mana, dia terjun. Okey. Ni terapi patah hati. Buku ni awal dia cerita pasal para sahabat je patah hati. Macam kisah Allahumma salli alaihi Samad Al-Farisi, dia minat dengan seorang perempuan Madinah kan. Kemudian dia ni orang Parsi, jadi bahasa Arabnya taklah sefasih sangat kakak kalau nak balik dulu boleh dibenarkan insya-Allah. Jadi siapa yang nak tinggal nak dengar lagi boleh insya-Allah Jadi Samad Al-Farisi ni minat, lalu dia minta seorang jurubahasa lah untuk nak nyatakan serat dia. Bila datang berbual dengan bapak dia, lepas tu bapak dia kata okey tak apa, nanti saya tanyakan anak perempuan saya, dia setuju tak dengan pinangan ni. Lepas tu keluar-keluar bapak dia kata macam mana nak cakap pun serba salah ni. Dia kata anak saya lebih minat yang juru cakap ni sebab dia pandai cakap Arab, dia kata yang tu tak pandai cakap Arab kan, tak pandai cakap Arab. Macam mana dia biar sama Al-Farisi, Allah aku dah minta dia cakap, dia perempuan tu minat dengan dia cakap pula. Jadi sama Al-Farisi dia kecewa ke tu, patah hati lah, patah hati. Jadi akhirnya dia kata rugi aku bercinta dengan manusia ni, kecewa je, biar aku bercinta dengan Allah yang tak ada, Allah takkan tolak cintanya. Itulah dalam ni lepas tu kisah rupanya terapi yang paling kuat, yang paling besar kalau kita ada masalah, kalau ada mak lagi lah, macam saya dah tak ada mak dengan ayah kan, dah rugi dah satu bab. Balik tengok mak ayah kita, itu adalah satu terapi yang sangat besar. Kita ada masalah, balik kampung tengok muka mak ayah kita. Kadang-kadang mak kita kita bukan nak apa tau, nak doa daripada dia je. Mak ada masalah ni mak, bisnes tak jalan, di PKP tak doa mana, cuma nak tutup ni, mak doakan kebaikan. Mak doa je insya-Allah kan. Dalam buku ni lah 10 hari kebesaran Islam pula, saya tulis kisahnya makcik saya, dia guru agama sekolah rendah.
Jadi dia satu-satunya ustazah dekat sekolah tu. Setiap kali perhimpunan dia kena bagi tazkirah bila ada hari kebesaran Islam, contohnya Isra Mi'raj, dia kena bagi tazkirah. Hari dia telefon, bagi point boleh tak, bagi point nak cakap apa esok ni. Saya bagi check email saya, dia boleh buat buku. Akhirnya buat keluar buku ni, semua tentang hari kebesaran Islam ada dalam ni. Dalil ayat Qurannya, dalil hadisnya, ada fakta kisahnya, dia boleh ni insya-Allah. Ini kalau dulu kita ada buku Majmu' Syarif yang ada Kanzul Arash, ada Nur Nubuwah, ada apa nama, Doa Kasya kan dulu kecil. Saya dah modernkan dah. Jadi wirid cinta Allah. Ini saya tulis. Ucaplah alhamdulillah. Kisah macam ni bila ada satu anugerah industri perfilman Malaysia ni. Kemudian adalah seorang tu memang melakukan watak yang memang seksi lah, watak atas katil ranjang. Dia menang pelakon wanita terbaik. Lepas tu dia kata syukur alhamdulillah atas kemenangan ni, Allah beri saya rezeki. Jadi saya kata, boleh ke cakap alhamdulillah pada perkara macam tu betul isi saya tengah buat master kat UM tu. Macam awak tulis satu buku tentang apa hukum cakap alhamdulillah. Nanti ada keluar buku ni. Ada 5 hukum sebut alhamdulillah. Yang tertarik, yang menariknya jangan takut ni bukan batuk. Ni batuk biasa. Okey. Tadi pun dah sekian dah 36 poin apa tadi? Tak, 30.2 okey tak sampai 37 lagi. Okey. Yang menariknya ada kisah seorang wali Allah namanya Ibrahim bin Adham. Kalau pernah dengar kan? Dia berniaga di pasar. Suatu hari pasar terbakar. Jadi orang semua datang jumpa dia, wahai Ibrahim bin Adham, pasar terbakar, semua terbakar kecuali kedai engkau seorang je. Kan dia sebut alhamdulillah. Bila dia sebut alhamdulillah, dia terus terberhenti dan dia terus terfikir, ya Allah, aku ni ucap alhamdulillah atas musibah orang lain. Dia rasa bersalah sangat, diwajibkan diri dia beristighfar selama 40 tahun. Kita kadang-kadang tanya, kampung banjir tak? Alhamdulillah kampung aku tak kena. Nampak kampung sebelah teruk, habis semua berisitu kan. Kita tak sengaja sebut alhamdulillah, macam Ibrahim bin Adham lah, semua terbakar kecuali kedai dia. Dia tak sengaja sebut alhamdulillah, tapi rasa bersalah sebut alhamdulillah. Dia akhirnya istighfar. Ini hukum 5 hukum sebut alhamdulillah. Yang ni pernah saya ceritakan. Ni tajuk asalnya adalah ni aurat mahkota wanita. Tajuk asal dia adalah perhiasan dan pakaian menurut syariat Islam. Apa hukum perempuan pakai baju warna-warni? Apa hukum perempuan pakai baju hitam, sedangkan hitam tu adalah pakaian kesukaan orang-orang Nasrani? Apa hukumnya? Lepas tu apa hukum mendedahkan aurat kepada perempuan ni, perempuan yang bukan Islam? Hukumnya tak ada salah sebab dia perempuan kan, boleh tengok orang perempuan, tak ada masalah kan. Tapi boleh jatuh hukum haram bila kita rasa perempuan yang bukan Islam tu akan ceritakan perihal rambut kita kepada lelaki ajnabi lain. Itu jatuh hukum haram kalau kita dedahkan. Sama dengan budak kecil. Kita kata budak kecil ni adalah budak kecil je, kita pun tak pakai tudung kan. Kalau orang besar masuk, cukup pakai tudung semua kan. Tiba budak kecil masuk. Budak kecil dah tahu dah tentang aurat mana rambut. Tiba-tiba budak kecil ni bila jalan nak balik, dia cakap dengan bapak dia, Abi, tahu tak makcik tu rambut dia macam Maggie. Rambut dia macam Maggie. Kan? Kita mana makcik tu, makcik tu rambut macam Maggie. Kita tak tahu sebab dia tutup. Tapi anak kita cerita pada kita, rambut kita macam Maggie. Jadi hukum dedahkan aurat pada budak kecil tu pun haram. Kita tak perasan benda tu kan. Tu haram. Jadi ada dalam buku ni semua insya-Allah. Ni yang buku biografi semua tahu kan. Tak bincang wallah. Kita ada pengajian setiap hari Ahad Sabtu minggu keempat, kuliah subuh, buku biografi Agung Rasulullah kan. Ada pun kat sini bukunya kan, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan lemah itu adalah atas kejahilan dan lemahnya ilmu saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.